Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya setiap parti di Malaysia ini sedang berusaha untuk membersihkan parti masing-masing. Terbaru ada seorang lagi dipecat. Founder pula tu. Founder. Zuraida Kamarudin sudah kena pecat. Siapa pula akan pecat kali ini? Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share serta memberikan komen. Bagi yang belum, saya mohon tolong saya untuk tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Dan bagi yang mau join member, saya alu-alukan untuk join member di channel ini kerana impian kita untuk menjadikan channel ini suara bagi rakyat boleh sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bermula tahun depan kita akan mulakan pemberian goodies, souvenir, giveaway, merchandise dan sebagainya kepada semua subscriber, kepada semua member yang terpilih yang bertuah. Rupa-rupanya yang kena pecat ini adalah seorang yang amat besar pangkatnya kerana ada langkah tapah. Langkah tapah. Ketua Muda Perak telah dipecat kerana langkah tapah. Ini baru saja diterbitkan dan baru saja kita mendapat perkabaran ini. Ikatan Demokratik Malaysia atau dikenali sebagai MUDA telah memecat salah seorang pengasasnya. Salah seorang pengasas MUDA sendiri telah dipecat, iaitu Muttalib Uthman sebagai pengerusi negeri Perak. Penggiat buku Indi sebelum terjun ke bidang politik itu juga telah digantung keanggotaan parti selama 3 tahun bermula semalam. Semuanya ini berlaku gara-gara kerana tindakannya yang telah mengumumkan bertanding di Tapah dalam pilihan raya umum yang lalu. Ketika parti itu masih lagi berunding kerusi pilihan raya dengan Pakatan Harapan PH. Setiausaha Agung iaitu Amir Abdul Hadi berkata, tindakan Muttalib itu telah melanggar perlembagaan parti yang menetapkan supaya anggotanya menghormati keputusan dan memelihara nama baik serta maruah parti. Muttalib pada 20 Oktober yang lalu dalam Facebooknya mengumumkan akan bertanding di Tapah, kubu kuat Barisan Nasional yang disandang oleh timbalan Presiden MIC sendiri, iaitu M. Saravanan selama 3 panggal. Sebelum itu naib Presiden PKR juga, iaitu K. Saraswati dijangka bertanding di kerusi itu. Keputusan ini dibuat susulan kenyataan timbalan Presiden PKR, iaitu Rafizi Ramli mengenai status kerusi Tapah dan Sungai Siput Perak serta Sembrong Johor adalah untuk kerjasama politik dengan MUDA dan PSM, katanya. MUDA bagaimanapun menafikan akan meletakkan calon di situ kerana ia kerusi Pakatan Harapan. Muttalib bagaimanapun kemudiannya mendapat kerusi Parlimen Masjid Tanah Melaka, tetapi akhirnya kecundang di tangan tokoh Perikatan Nasional PN Mas Ermiati Samsudin yang telah berkhidmat 2 penggal di situ. Sementara itu, Amir juga menuduh Muttalib menunjukkan niat untuk melakukan sabotaj kepada parti dengan menukar kata laluan akaun rasmi MUDA Perak. Beliau juga selepas dihubungi menolak untuk menurunkan poster yang telah dinaikkan dan hanya akan menurunkan sekiranya dijanjikan kerusi dalam pilihan raya dakwanya. Amir bagaimanapun mengucapkan terima kasih kepada Muttalib yang telah bersama parti itu sejak pada hari yang pertama lagi. Untuk itu, MUDA mengucapkan ribuan terima kasih. Sebarang keputusan rayuan kepada keputusan Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat JKEP ini akan diputuskan usai rayuan diterima, katanya. Sementara itu, Muttalib dalam reaksi segeranya kepada Malaysia kini menyifatkan keputusan itu sebagai keras. Bagaimanapun, katanya ringkas, parti sudah pun bersuara. Dia tidak akan merayu terhadap keputusan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang sudah
menekan butang subscribe. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon bantuan daripada anda untuk menekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang ingin menjadi member untuk channel ini juga, sila tekan butang join, kerana bermula tahun depan kita akan mulakan pemberian goodies, souvenir, stiker, giveaway, merchandise dan sebagainya kepada semua member yang terpilih dalam channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Khairy Jamaluddin pasti satu peribadi yang memang sentiasa menjadi perhatian di dalam politik Malaysia. Apakah tidaknya kerana beliau disebut sebagai the next leaders of UMNO Malaysia, the next leader of Malaysia. And then dia juga pernah disebut sebagai seorang yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia seterusnya jika UMNO sekali lagi menguasai politik Malaysia. Pindah ke Sungai Buloh, KJ tanding timbalan Presiden UMNO. Saya setuju sebenarnya kalau Khairy Jamaluddin bertanding di dalam pertandingan sebagai memilih untuk Presiden UMNO. Kerana UMNO perlu rebranding, total rebranding. Dan saya fikir rebranding yang paling sesuai adalah Khairy Jamaluddin. Kerana sekiranya bukan Zahid Hamidi, sekiranya sebagai contoh saja, Ahmad Mazlan atau Tok Mat Hassan atau Ismail Sabri Yaakob atau Khalid Nordin yang merupakan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang menjadi Presiden UMNO, pastinya mereka masih lagi ada ikatan yang sangat kuat dengan Zahid Hamidi kerana mereka pernah bekerja bersama-sama. Mereka mempunyai satu matlamat yang sama, mungkin impian yang sama ataupun tidak, tetapi mereka tetap berada tim yang sama. Jadi untuk rebranding itu bukan total rebranding pada pendapat saya yang ini. Tetapi kalau Khairy Jamaluddin bertanding dan beliau menang Presiden UMNO, beliau boleh membawa brand baru UMNO. Beliau boleh membuat rebranding semula UMNO. Dan pastinya pembawaan yang akan dibawa oleh Khairy Jamaluddin adalah sangat-sangat jauh berbeza dibandingkan dengan Zahid Hamidi. Serentak dengan meningkatnya petunjuk akhir-akhir ini bahawa Hishamuddin Hussein bakal menawarkan diri bertanding jawatan Presiden UMNO pada pemilihan parti tahun depan, Khairy Jamaluddin pula menyusul dengan tindakan menukar keahliannya daripada UMNO bahagian Rembau ke Sungai Buloh. Dengan pertukaran keahlian itu bermakna Khairy Jamaluddin atau KJ turut kehilangan jawatan timbalan ketua bahagian Rembau yang disandangnya sekarang ini. Ketua UMNO bahagian Rembau pada ketika ini ialah Tok Mat Hassan yang juga adalah merupakan timbalan Presiden UMNO serta baru-baru ini dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Pada PRU 15 yang lalu, KJ yang telah menjadi ahli Parlimen Rembau selama 3 penggal telah tidak diberi kerusi untuk bertanding sehingga beliau terpaksa berusaha sendiri mencari kerusi untuk dirinya dan mendapat laluan daripada MIC untuk bertanding di Sungai Buloh. Beliau bagaimanapun telah tewas di Sungai Buloh kepada calon Pakatan Harapan Ramanan dengan kekurangan undi sebanyak 2,693 undi. Kerusi Rembau sebaliknya ditandingi oleh Muhammad Hassan yang lebih awal daripada itu meminta kepada KJ agar membeli laluan kepadanya untuk bertanding di kerusi itu. Berikutan telah berpindah ke Sungai Buloh, walaupun KJ memberitahu asasnya ialah untuk menunjukkan beliau tidak lari daripada kawasan itu setelah kekalahannya. Perkiraan bekas Menteri Kesihatan tersebut barangkali lebih jauh ke depan daripada itu. Ia bukan saja menunjukkan kemungkinan KJ bakal mengetuai UMNO Sungai Buloh selepas ini, malah merupakan isyarat kemungkinan beliau bergandingan dengan Hishamuddin Hussein dalam pertandingan merebut jawatan tertinggi parti UMNO pada awal tahun depan. Untuk KJ mengambil alih teraju kepimpinan UMNO Sungai Buloh dirasakan tidak berbuat banyak masalah kerana ketua UMNO Sungai Buloh ketika ini adalah Megad Firdaus Megad Junid, iaitu bekas setiausaha politiknya sendiri. Secara logiknya, jika KJ tidak ada perancangan untuk bertanding jawatan tertinggi parti, tiada keperluan pun untuk beliau berpindah bahagian ke Sungai Buloh.
Beliau boleh saja terus kekal di bahagian Rembau yang ketika ini diketuai oleh Muhammad Hassan atau Tomat. Sebelum PRU15, KJ ada mengeluarkan kenyataan sekiranya Ismail Sabri Yaakob terus kekal sebagai Perdana Menteri, ahli Parlimen Berak itu harus diangkat sebagai Presiden UMNO. Manakala bagi jawatan timbalan Presiden, beliau akan berunding dengan Hishamuddin untuk mencapai kesepakatan siapa yang harus menduduki jawatan tersebut. Oleh kerana Ismail Sabri tidak lagi menjadi Perdana Menteri, tentunya tidak munasabah untuk terus menonjolkan beliau bertanding jawatan Presiden UMNO. Memandangkan kebelakangan ini, Hishamuddin telah memberi isyarat dan memperlihatkan minat yang ketara untuk bertanding jawatan Presiden UMNO menentang Ahmad Zahid Hamidi tidak dinafikan. Gandingan yang paling sesuai bersamanya adalah Khairi Jamaluddin. Sebelum ini, Hishamuddin dan KJ pernah bertanding memimpin Pemuda UMNO sebagai ketua dan naib ketua pergerakan tersebut. Kiranya gandingan itu menjadi kenyataan sekali lagi, artinya perpindahan KJ ke Sungai Buloh bukan saja untuk beliau bertanding salah satu jawatan tertinggi dalam parti UMNO, pemilihan UMNO pada tahun depan, iaitu bergandengan dengan Hishamuddin Tun Hussein, malah untuk beliau menentang Tok Mat, bekas bosnya sendiri dalam bahagian Rembau bagi jawatan timbalan Presiden UMNO. Kalau dalam PRU15 lalu, tempat KJ di Parlimen Rembau telah diambil alih oleh Tok Mat, apakah kali ini giliran KJ pula untuk mengambil alih jawatan timbalan Presiden UMNO daripada Tok Mat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya lebih setuju. Oh, rupanya dia tajuk dia ni KJ tanding timbalan Presiden UMNO. Timbalan Presiden UMNO, bukan Presiden UMNO. Walaupun begitu, pada pendapat saya sendiri, ini pendapat saya sendiri, saya lebih suka Khairi Jamaluddin jadi Presiden UMNO berbanding jadi timbalan Presiden. Tetapi parti UMNO pasti mempunyai strateginya sendiri. Pasti ramai yang mau melihat juga Hishamuddin Tun Hussein jadi Presiden UMNO dan timbalan presidennya pula adalah Khairi Jamaluddin. Dan kalau ini jadi kenyataan, maksudnya Khairi Jamaluddin akan dapat membalas semula, yang mana apabila dia terpaksa mengundurkan diri di Rembau, kali ini dia pula terpaksa akan memaksa Tok Mat Hassan untuk meninggalkan timbalan presiden dan beliau pula jadi timbalan Presiden UMNO. Saya okey saja, mana-mana pun okey. Yang pasti saya ingin melihat parti UMNO rebranding semula. Kita jumpa lagi, bye-bye.